Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercakap tentang tajuk saya, iaitu cabaran dakwah terhadap non-Muslim pada masa kini. Dalam tajuk ini kita akan lihat tentang pengenalan dan objektif, realiti dakwah masa kini, cabaran dan langkah serta kesimpulan tentang tajuk dakwah ini. Yang pertama kita akan lihat adalah pengenalan dakwah tu sendiri. Dakwah ni merupakan kita menyeru atau mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan segala larangan. So, apa itu dakwah? Dakwah ni adalah asas kepada kemunculan agama Islam dan penyebarannya. Tanpa dakwah ni takkanlah muncul Islam pada masa kini. Dakwah ni dimulakan dengan Rasulullah, seterusnya sahabat, tabi'in dan diteruskan oleh umat Islam pada masa kini. Dakwah ni sebagai satu disiplin ilmu lah yang kita semua wajib pelajari supaya kita dapat attract orang bukan Islam masuk Islam. So, kita akan lihat apa tu peranan dakwah pada masa kini. Yang pertama, ia merupakan satu disiplin ilmu untuk menyebarkan agama Islam dan teknik amar ma'ruf wa nahi munkar. So, peranan dakwah ni adalah untuk menyeru kepada kebaikan dan meninggalkan kepada larangan. Bukan pada non-Muslim sahaja, tapi termasuklah dengan orang Islam itu sendiri. Seterusnya kita lihat objektif atau matlamat kita berdakwah. Okey, saya ringkaskan kepada 5 objektif utama kita melakukan dakwah. Yang pertama, membawa kepada kebaikan bersama. Seterusnya, menarik non-Muslim untuk masuk dalam Islam dan peroleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang pastinya untuk mendapat rahmat Allah, dan yang paling utama adalah untuk menyebarkan sayap Islam di seluruh muka bumi. Tapi persoalannya, apa realiti dakwah masa kini? Yang pertama, kenapa orang bukan Islam dia susah sangat nak adapt Islam ni? First is dia tak faham beza Melayu dan Islam. Mereka confused di antara budaya Melayu dan ajaran Islam. Dari segi pemakaian orang Melayu, pemakaian orang Islam dan sebagainya. Bila berlaku confused, so mereka rasa Islam ni susah dan menyusahkan, sedangkan ianya adalah satu kebaikan. Seterusnya, kurangnya sumber rujukan agama tu dalam bahasa selain bahasa Melayu Arab. Semua buku pasal dakwah mesti bahasa Melayu, bahasa Arab. Kita nak jumpa bahasa lain susah. So, orang bukan Muslim ni, dia susahlah nak cari satu rujukan yang boleh buat dia faham tentang Islam. Bila dia rasa benda tu menyusahkan, maka dia akan tinggalkanlah benda tu. Selain daripada itu, benda paling penting adalah kenapa orang bukan Islam susah nak masuk Islam? Sebab pandangan negatif tentang Islam tu sendiri daripada hukum agama. Daripada peraturan Islam, pemakanan, pergaulan. Mereka rasa benda ini satu benda yang menyusahkan. Sedangkan setiap hukum, larangan, perintah yang diseru oleh dalam Islam adalah satu benda kebaikan. Sebagai contoh, kita lihat daripada haramnya arak. Kenapa Islam mengharamkan arak? Sebab ianya membawa kepada kemudaratan bersama, boleh menyebabkan kematian dan sebagainya. Seterusnya, kenapa pengharaman khinzir? Kerana ianya membawa kepada penyakit. Berdasarkan kajian-kajian lepas yang kita lihat, terlampau banyak cabaran yang pengkaji dapat simpulkan tentang nak berdakwah kepada Islam. So, berdasarkan kajian lepas ni, dapatlah kita kumpulkan beberapa cabaran yang menjadi faktor kesukaran pendakwah untuk menyeru dakwah kepada bukan Islam masa kini. Okey, kita lihat cabaran dakwah. Yang pertama, konsep Islamofobia, konsep anti-Islam lah. Yang kedua, fahaman politik Islam yang bersifat asabiah, suku kaum, pendakwah yang tak tahu metod dakwah, ajaran Islam yang mengelirukan, dan gaya masyarakat Islam tu sendiri yang buat orang bukan Islam ni tak percaya pun pada Islam. Yang pertama, kita akan lihat konsep Islamofobia. Berapa banyak hari ni di media masa yang memburukkan Islam, seolah-olah Islam ni jahat, sedangkan Islam ni yang zalim. Propaganda Islam adalah teroris, sedangkan yang teroris adalah Zionis. Dan akhir sekali, media sosial yang menyebarkan berita-berita palsu tentang pendakwah, tentang dakwah dan sebagainya. Seterusnya, kita lihat gaya hidup masyarakat Islam tu sendiri. Orang Islam sendiri minum arak, orang Islam sendiri tunjuk teladan yang tak baik, orang Islam sendiri murtad, orang Islam sendiri yang mempunyai masalah sosial yang mana lebih teruk daripada orang bukan Islam. Bahkan dengan masalah politik juga menyebabkan orang bukan Islam ni tak percaya pada Islam. Selain daripada itu, fahaman politik yang bersifat asabiah. NGO taksub dengan NGO sendiri. Pemimpin NGO utamakan bangsa berbanding agama. Sanggup mencemarkan identiti Islam untuk raih undi, raih populariti. Sedangkan benda ni sebenarnya satu benda yang buruk, benda yang tak bagus pun, sifat asabiah ni. Dan seterusnya adalah pendakwa tak faham metod dakwah. Hari ini benda ni banyak sangat masalah yang mana pendakwa ni tak tahu pun metod dakwah. Dia gunakan teknik dakwah sentap, kekerasan dan bawa imej dakwah tu dengan imej Islam tu dengan bukan cara yang baik.
Dan akhir sekali adalah ajaran-ajaran yang mengelirukan. Orang Islam, dia baru nak masuk Islam, dia tengok Islam sendiri ada Syiah, ada Wahabi, ada puak tu, ada puak ni, ayah pin dan sebagainya. So mereka rasa macam susah ni Islam, sedangkan agama kami hanya ada satu. Kenapa agama Islam ni berpecah? Lepas kita lihat segala cabaran-cabaran yang dihadapi ni, bagaimana kita sebagai pendakwah pada masa kini nak hadap cabaran ni? Yang pertama, dakwah ni perlu dilakukan oleh orang yang tahu metod, orang yang ada ilmu. Bukan sekadar okey, aku minat, aku ada hobi aku ni nak berdakwah. Tapi kita kena tahu metod, kita kena tahu cara nak berdakwah kepada orang yang memang zero tentang Islam. So dalam ni saya diringkaskan secara ringkasnya langkah atau metodologi dakwah terhadap orang bukan Islam, iaitu dakwah bil hikmah, bil akhlak, melalui penulisan, kaedah kaunseling dan melalui teknologi, iaitu platform media masa lah. So kesimpulannya, kerana kesuntukan masa, saya ringkaskan dakwah ni merupakan satu tugas umat Islam yang perlu disampaikan kepada seluruh manusia, bukan bangsa kita sendiri saja. Maka jadilah pendakwah yang jadi teladan kepada mereka, kurangkan kontroversi, lebihkan inovasi dan motivasi. Sekian, terima kasih.